Ada cerita ni, cerita sajalah ya. Ada dekat dengan Switzerland sana. Orang buat jam. Dia buat jam, dia bercakap dengan jam. Jam, mu ni nak siap dah ni. Aku nak tanya, mu boleh tak berdetik sebanyak 31,104,000 kali setahun? Jam ni bila dapat permintaan, boh mati saya boh, 31 juta banyak boh. Jarum saya ni ramping-ramping boh. Kalau 31 juta patuh saya bos. Boleh tak? Okeylah, aku bagi diskaun. Mu boleh tak berdetik 86,400 kali sehari? Jam ni kata, banyak boh 86,000 diskaun lagi boh. Boh dia fikir ginilah, aku bagi mu 3,600 kali sejam boleh? Tak boleh boh, bengkok jarum saya boh, jarum kecil-kecil boh, tak boleh diskaun ke boh. Ginilah, mu boleh tak berdetik sekali je tiap saat? Tu okey boh, no problem. Sekali setiap saat tak ada masalah. Saya boleh jalankan kerja. Dia pun berdetiklah tiap saat. Tak. Tanpa dia sedar, dalam setahun dia telah berdetik sebanyak 31,104,000 kali tanpa sedar. Ni jam yang ada pada tangan tuan-tuan. Jangan, jarum dia kecil je tu, ramping aja, tapi dia boleh berdetik. Tak. Baik tu, jangan underestimate potensi yang ada pada kita. Saya percaya di sini ada yang pakai kereta Honda. Honda salah satu tagline dia yang terkenal, the power of dream. Apa sebab? Soichiro Honda dulu dia kerja dengan Toyota. Dia jual piston. Dia bukan engineer, dia jual piston. Dia cakap pada Toyota, satu hari esok saya cadang nak buat kereta macam bos jugalah. Toyota kutuk dia, mu nak buat kereta, mu jual piston sudah dengan aku. Dia kutuk, bukan kutuk sangatlah macam mana boleh muka engkau nak jual kereta. Ingat senang nak buat kereta begitulah. Tapi Soichiro Honda ni dia begitu bersemangat. Dan di atas kotak-kotak buah limau masa itu dia telah sampaikan ucapan pada pekerja-pekerja kedai piston dia tu. Percayalah, hari ni aku akan buktikan. Mu ingat aku cakap, satu hari esok kita ada kereta. Bermula pada itu dia berusaha dan dia buat syarikat Honda dia. Dan hari ni Honda memberi saingan yang sangat sengit kepada Toyota. Sebab itu dia kekalkan tagline terjemah pada bahasa Inggeris, the power of dream. Sebab itu jangan berhenti bermimpi. Dan janganlah memandang rendah kepada mimpi-mimpi kita itu. Sebab itu, it's never too late to start over. Be happy. Berapapun umur kita, kita boleh jadi berjaya kalau betul cara kita menguruskan cara hidup kita. Tuan-tuan pernah makan KFC, Kentucky Fried Chicken. Diasaskan oleh Colonel Harlan D. Sanders. Tahun 1956, dia mulakan perniagaan ini lepas dia pencen askar. Berapa umur dia? 66 tahun. 66 tahun. Kalau kita duduk masjid tu, ya hanana lah, tak ya hanana. 66 tak ada benda nak kerja. Tak ada benda nak buat lah. Dia dak 66 baru nak start berniaga. Orang berniaga umur 20 lebih, 30 lebih, dia 66 baru terhege-hege. 1956 dia ambil komisen masa tu 4 sen untuk setiap ayam yang dijual di restoran orang lain. Tapi hari ni berkat dia usaha, seluruh dunia ada kat 10,000 lebih ramanya, kelebih agaknya kedai restoran KFC ini. Pekerjanya seluruh dunia ada 200,000 dan jualan tahunannya saja 8.2 bilion USD satu tahun. Jual ayam je, jual ayam. Umur 66. Tuan-tuan, kalau ada yang kesempatan pergi ke Bangkok, jangan lupa cari satu sandwich halan, sandwich halan. Di sana sebut halal tu, halan. Sandwich halan. Nama sandwichnya Sirivat Sandwich. Sirivat Sandwich ini apa sejarah dia? Dia sejarahnya dibuat oleh seorang tokoh jutawan terkenal di Bangkok. Di Bangkok, di Thailand, ada satu jutawan namanya Sirivat Voravetvutikul. Sirivat Voravetvutikul sebelum tahun 97, dia asalnya seorang broker saham dan pemaju hartanah kondominium. Banyak kondominium di Thailand, di Bangkok dia buat. Tahun 1997 ekonomi dunia melecek terus, menyebabkan dia jatuh hopeless. Dia tidak pernah kecewa dalam hidup, hutangnya bertimpa-timpa. Akhirnya dia minta isteri dia buat sandwich dan dia jaja di sekitar Bangkok. Dan hari ini
Shrivat sandwich itu antara sandwich yang begitu terkenal sekali di Bangkok. Tidak pernah kecewa dalam kehidupan. Buat akhirnya, hadirin hadirat sekalian, marilah memasuki tahun baru hijrah yang bakal datang lebih kurang 3 atau 4 hari saja lagi. Apa juga masalah yang kita hadapi, hadapilah dengan jiwa yang tenang. Ada satu kisah seorang pemuda datang berjumpa dengan seorang pendeta. Dia mengadu, bos, saya mau mengadu pada bos, saya ni banyak masalah. Saya ingat mau bunuh diri saja Tuan Guru. Tuan kata jangan bunuh diri, boleh selesai, kita boleh bincang. Gini tuan, ini masalah negara besar, saya tak boleh nak selesai. Ginilah, mau pergi ke dapur ambil kopi segenggam. Mau bawa air kosong segelas, mai jumpa aku. Dia pun pergi ambil air dengan kopi segenggam. Tuan Guru dia kata, mau masuk kopi dalam segelas air. Kacau. Minum sekarang. Tak ada gula, tak ada, segenggam kopi. Dia pun minum. Oh tak jadi tuan, ni pahit dah ni, tak boleh minum ni. Ni nak buat ubat ke apa? Tak ada. Mau minum sampai habis, cuba dulu. Tak boleh bawah. Gini, mau ambil lagi segenggam kopi, jom kita pergi keluar rumah. Ada perigi air. Dia pun campak dalam perigi, kacau-kacau ambil segelas. Minum sekarang. Dia pun minum. Molek habis segelas. Tuan Guru tu ketawa, keh. Mu tahu tak apa masalahmu? Hidup kita ni masalah tu macam segenggam kopi. Yang beza macam mana kamu nak selesai masalah tu, tengok mu guna bekas apa. Kalau mu guna gelas, memang gelas tu kecil menyebabkan jadi pahit. Tapi kalau bekas tu besar, mu letak tidak berasa. Maknanya kalau kita ni menghadapi masalah, yang menentukan masalah tu menjadikan kita tension ataupun tidak, hati kita. Kalau hati kita kecil, masalah tu berasa besar. Padahal itu normal je. Begitu juga kalau hati kita besar, maka masalah tu tak ada masalah. Tuan-tuan, kalau kita jumpa katok puru dalam bilik air, melompat kita, terkejut. Katok puru kan buruk rupa. Tapi kalau kita jumpa katok puru tengah padang bola, kita sengih je. Sebab luas padang itu. Maka sama dah dalam kehidupan. Besarkanlah jiwa. Jangan besar kepala. Besarlah jiwa. Menghadapi masalah, betapa besar pun masalah itu, besarkan jiwa kita. Kita biasa tengok Ultraman kan? Ultraman adalah kisah bagaimana Ayata. Zaman saya Ayata. Atau yang baru saya tak tahu sangat. Dia ada Goh Ayata. Zaman saya Ayata. Pakai baton. Ayata bila dia berlawan dengan Ultraman, dia tak mampu lah. Lawan dengan raksasa, dia tak mampu. Raksasa besar, dia kecil. Tembak tak load. Tapi dia keluarkan baton, dia pun sebut Ayata become Ultraman. Dia jadi besar. Akhirnya raksasa ataupun masalah tadi dah jadi sama besar dengan dia. Baru dia lawan. Ya. Samalah dalam kehidupan. Kita hadapi masalah, tuan-tuan, jangan perkecilkan masalah, tapi besarkan jiwa. Jadilah Ultraman. Lepas tu kita fire lah masalah tu sepuas-puas hati kita. Ingatlah, kalau ingin jadi pokok paling tinggi, perlu bersedia ditiup oleh angin. Kalau tak nak ditiup oleh angin, jangan jadi pokok tinggi. Silakan jadi rumput. Rumput tidak ditiup angin, tapi hidup dipijak orang. Justru ayo, kuatkan semangat, hadapilah rintangan badai. Dan jangan lupa, kalau mau barakat juga dalam hidup, zakat jangan dilupakan. Sebab zakat bawa berkat. Kalau banyak orang semangat, zakat tak bayar, akhirnya panah petir juga kita ni esok. Saya kira sekadar itulah saja banyak sembang, tapi masa tidak mengizinkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan bertemu pada lain-lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.